Persekutuan Tanah Melayu dilaksanakan pada 1 Februari 1948 bagi menggantikan Perjanjian Malayan Union 1946. Ini karena kegagalan Malayan Union membuktikan kejayaan orang Melayu menentang penjajahan British di Tanah Melayu. Faktor pertama, ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union. Orang Melayu, Raja-Raja Melayu, Cendekiawan, dan UMNO telah berganding bahu membantah pelaksanaan Malayan Union karena Malayan Union memberikan kesan buruk kepada Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. Orang Melayu telah membantah Malayan Union di bawah pimpinan Datu On Jafar. Ahli Parlemen British yaitu Gamans dan Rhys William telah menyaksikan pembantahan orang Melayu terhadap Malayan Union. Hasil tinjauan dilaporkan kepada Parlemen British. Gamans menyatakan sekiranya British melaksanakan rancangan Malayan Union, keadaan huru-hara akan berlaku di Tanah Melayu. Kedua, perpaduan orang Melayu daripada semua golongan. Perpaduan dalam kalangan orang Melayu dan Raja-Raja Melayu telah wujud sehingga berjaya mengatasi pihak lain yang menyokong Malayan Union. Keupayaan orang Melayu memujuk dan mendesak British untuk menghidupkan semula dasar perlindungan telah membantu mereka menolak Malayan Union. Faktor ketiga yaitu sokongan bekas pegawai British. Sokongan bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu seperti Sir Frank Swettenham, Sir R.O. Winston, Sir George Maxwell, dan Sir Cecil Clementi yang menolak dasar penjajahan British ke atas Tanah Melayu. Faktor keempat yaitu sokongan pegawai tinggi British. Sokongan daripada pegawai tinggi British seperti Sir Malcolm Macdonald, Sir Edward Gent, dan L.D. Gamans membantu menggagalkan Malayan Union dan digantikan dengan Tanah Melayu 1948. Selain itu, sikap politik orang Melayu yang sederhana. Sikap politik sederhana orang Melayu telah mendorong British memulakan perundingan bagi mencari jalan penyelesaian. Orang Melayu hanya bertindak dengan menulis rencana akbar, berdemonstrasi, berkongres, dan memujuk Raja-Raja Melayu supaya memulaukan Malayan Union. Penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union tidak dengan cara kekerasan seperti mengangkat senjata seperti yang dibuat oleh Partai Komunis Malaya (PKM). Faktor keenam yaitu UMNO tidak menuntut kemerdekaan. UMNO dan Raja-Raja Melayu menuntut diadakan rundingan karena tidak bersetuju dengan pelaksanaan Malayan Union, tetapi mereka tidak menuntut untuk kemerdekaan daripada British. Faktor inilah yang menyebabkan British menerima pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. British bimbang orang Melayu akan terpengaruh dengan perjuangan partai politik radikal seperti PKMM, API, EWAS, dan Batas yang mendapat pengaruh gerakan politik radikal Indonesia. Yang terakhir ialah gesaan Piagam Atlantik 1945. Piagam Atlantik 1945 yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menggalakkan dasar dekolonisasi di semua tanah jajahan. Piagam tersebut menyeru supaya negara-negara kolonial memberi latihan berkerajaan sendiri, seterusnya kemerdekaan kepada tanah jajahan mereka. British menganggap pembentukan Persekutuan Tanah Melayu sebagai usaha paling sesuai dengan dasar dekolonisasi yang disarankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jabatan kuasa eksekutif yang dibentuk oleh British terdiri daripada 12 orang ahli yang mewakili pegawai kanan British, pemimpin UMNO, dan wakil Raja-Raja Melayu. Mesyuarat jabatan kuasa itu telah diadakan di King's House, Kuala Lumpur. Terdapat 5 tuntutan yang dikemukakan oleh orang Melayu, yaitu: pertama, UMNO dan Raja-Raja Melayu menolak semua prinsip dan struktur Malayan Union.
Kedua, menuntut sebuah persekutuan yang berkonsepkan negeri-negeri Melayu bersekutu. Ketiga, menolak kerakyatan terbuka dalam Malayan Union. Keempat, dasar perlindungan terhadap negeri Melayu dan orang Melayu hendaklah dikekalkan. Kelima, menuntut supaya kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua negeri-negeri Melayu diakui dan dipulihkan semula. Namun, jabatan kuasa eksekutif yang dibentuk oleh British ditentang oleh orang dagang dan golongan radikal Melayu, pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan EMJCE dan Pusat Tenaga Rakyat Putera yang ditubuhkan pada tahun 1947. Oleh itu, British telah bersetuju menubuhkan jabatan kuasa perunding bagi mendapatkan pandangan mereka dalam menyediakan Perjanjian Persekutuan 1948. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ditandatangani pada 21 Januari 1948 antara Raja-Raja Melayu dengan British di King's House, Kuala Lumpur, dan diisytiharkan pada 1 Februari 1948. Ciri pertama ialah Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada 11 buah negeri. Kedua, Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Ketiga, perlindungan khas diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Keempat, konsep raja berperlembagaan diwujudkan. Kelima, Pesuruhjaya Tinggi British menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Keenam, British masih menguasai tanah Melayu karena tanah Melayu belum lagi mencapai kemerdekaan. Ketujuh, perkongsian kuasa dibuat antara Majelis Raja-Raja dengan Pesuruhjaya Tinggi British di peringkat pusat. Kedelapan, pada peringkat negeri, Sultan menjadi ketua negeri dan berkuasa melantik Menteri Besar sebagai ketua pentadbir negeri. Kesembilan, senarai persekutuan dan senarai negeri diwujudkan